Kenapa sembahyang itu ada waktunya, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, bahawa sembahyang itu diwajibkan oleh Allah dengan waktu kitaban mauquta, kewajiban yang ditetapkan dengan waktu. Hikmahnya yang utama ialah supaya mengimbangi sifat kurang bertanggungjawab, sifat meringan-ringan tugas kewajipan. Ini semua kita mengalami, Masa belajar pun kita malas. Saya pernah jadi student di Kuliah Islam di Masjid Maya. Ada juga apa itu ponting, tak pergi. Pasal apa? Malas. Ditetapkan dengan waktu-waktu sebagaimana yang kita maklum, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu zuhur dan asar. Ini supaya manusia yang beriman tadi menjadi cergas, bertanggungjawab. Kan kita rasa pukul 7 tadi kita dah nak maghrib dah. Betul kan? Berhenti kerja. Mana yang tengah bekerja ke tengah berniaga, siap-siap nak pergi. Yang ini yang di rumah ni pun dah tengok-tengok jam, pukul 8.20, siap-siap. Jadi itu menurunkan manusia sentiasa bertanggungjawab, ingat tugas, cergas, tidak malas. Kata Ibnu Ajibah di sini, ditetapkan dengan waktu itu ada 3 faedah. Yang pertama, untuk mengimbangkan sifat tadilah, kurang tanggungjawab, meremehkan, meringan-ringankan tugas. Kalau sekiranya sembahyang itu diperuntukkan oleh Allah, kamu wahai orang beriman, sehari semalam sembahyanglah 5 waktu, ikut mana-mana waktu yang kamu suka. Apa akan jadi tuan-tuan? Apa akan jadi? Imam kata kita buatlah sembahyang 5 waktu ni, semuanya pukul 8 malam sampai pukul 9, semua kumpul. Kata makmum tak boleh lah, jadi macam-macam lah. Tapi oleh kerana sudah ditetapkan waktu tadi, maka teraturlah sembahyang atau solat itu dikerjakan. Yang kedua, nafyu taswif. Yang kedua ialah supaya tidak ada sifat menangguh-nangguhkan sembahyang. Taswif ini arti menangguh-nangguh. Nantilah kejap lagi. Waktu ni bila-bila 24 jam. Tangguh. Akhirnya bila tangguh-tangguh, akhirnya tidaklah dapat dikerjakan dengan baik. Karena at-taswif ini, tangguh-tangguh ini sebenarnya pun dari dorongan syaitan dan nafsu. Yang ketiga, at-tamkin minal amal, supaya kita dapat tetap dalam amal sembahyang ini, tamkin. Inilah di antara makna apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-9. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka itulah orang-orang yang menjaga sembahyang-sembahyang mereka, jaga sembahyang-sembahyang mereka. Maknanya bukan asal sembahyang, tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik sembahyang sampai ke peringkat tamkin. Waliyakuna himmuka iqamah solat la wujudas solat, fama kullu musallin muqimun. Yang akhir sekali kata Ibnu Athaillah, ditetapkan waktu-waktu ini tadi supaya kita dapat juga mencapai iqamah solat, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam kuliah yang pertama hari itu berkenaan khusus sembahyang.
bukan asal sembahyang. Itulah rahsia ditetapkan oleh Allah berbagai waktu sebagaimana yang kita maklum. Kemudian Ibnu Athilah dia menyambung, ya, wa alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha. Oleh kerana Allah SWT telah mengetahui dalam diri anda, dalam diri manusia ada sifat lemah, dhaif, dha'fu lemah. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sedikitkan bilangan sembahyang, iaitu 5 waktu, berbanding dengan 50 waktu yang asalnya. Ya. Kalaulah 50 waktu macam manalah tuan-tuan, 5 waktu pun rasa-rasa kita nak buat pun susah. Kalau 50 waktu lagilah susah. Artinya 90 kali ganda lagi. 5 daripada 50, 10% saja. Itu pun kita rasa berat, rasa susah nak menunaikan sembahyang. Jadi dikurangkan oleh Allah daripada 50, sebagaimana yang kita maklum dalam cerita Isra' Mi'raj Nabi, kerana Allah mengetahui kita ini lemah bila menghadapi suruhan Allah, larangan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah tidak terdaya. Inilah yang ditafsirkan oleh seorang ahli tafsir yang terkenal, Syekh Fakhrul Razi, dalam kitabnya kitab tafsirnya Fathul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Beliau menafsirkan satu ayat daripada surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dijadikan manusia itu dalam hal keadaannya dhaif, sangat lemah. Kata Syekh Fakhrul Razi, yang dimaksudkan sangat lemah itu bukan keadaan tubuh badan, bukan keadaan fizikal. InsyaAllah tubuh kita ini kuat, 100 kilo pun boleh angkat, nah, kuat. Kata Syekh Fakhrul Razi, yang dimaksudkan dhaif, terlalu lemah, itu ialah jiwa manusia, rohani manusia, fikiran manusia. Bila menghadapi suruhan Allah, larangan Allah, seolah-olah manusia itu tak terdaya untuk melakukan apa yang Allah suruh, untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Susah sangat. Misalnya kalau rasuah, tuan-tuan, kan senang nak tolak rasuah, ya, kalau 1,200 boleh lah. Habis kalau 1 juta, fikir-fikir, kalau seumur hidup aku kerja sampai mati pun tak boleh kumpul, ini orang dah bagi ni 1 juta, tentulah kita akan terpengaruh. Masa itu kita tak terdaya.